Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua pelajar 1F. Okey, untuk hari ini cikgu akan memberi penerangan sedikit tentang bab 3 iaitu berkaitan dengan homeostasis ya. Okey, apa itu homeostasis? Jadi homeostasis ni adalah bagaimana badan kita mengekalkan keadaan persekitaran dalam badan. Okey, contohnya bagaimana kita mengekalkan suhu badan kita, air dalam badan dan juga pH dan tekanan darah. Okey. Jadi untuk permulaan ni yang pertama kita akan melihat bagaimanakah badan kita mengawal kandungan air. Kandungan air dalam badan. Jadi sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan, okey, dan juga sistem endokrin. Endokrin ni ada kaitan dengan hormon lah ya. So antara organ terlibat ialah ginjal dan otak. Okey. Jadi gambar yang pertama ni ialah apabila kita banyak minum air maka kandungan air akan meningkat. Okey, jadi otak mengesannya dan membuat mekanisme pembetulan. Otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Jadi dengan itu lebih banyak air kencing yang dihasilkan, maka kandungan air dalam badan menurun bila kita banyak kencing tadi. Dan kita akan sampai pada aras air normal lah. Seterusnya pada hari yang panas, bila kita banyak berpeluh, maka kandungan air akan menurun. Yang ni dikesan oleh otak. Dan otak melakukan mekanisme pembetulan dengan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Kita berasa dahaga dan kandungan air akan meningkat bila kita banyak minum air. Okey, yang kedua ni ialah kawal atur suhu badan pula. Bagaimanakah badan mengawal atur suhu? Okey. Jadi sistem yang terlibat ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Jadi di sini suhu normal manusia pada 37 darjah Celsius. Pada hari panas suhu badan akan meningkat. Okey, suhu meningkat maka otak akan melakukan mekanisme pembetulan. Caranya ialah salur darah kita akan mengembang, bulu roma kita akan mencondong, berpeluh, aktiviti otot rangka dan rembesan hormon akan berkurangan. Bermakna kita akan kurang bergerak. Ini maksudnya aktiviti berkurangan ya. Seterusnya suhu badan akan diturunkan dan air kencing akan dikurangkan. Kita akan kurang kencing lah bila waktu panas ni. Kita akan banyak berpeluh dan berkenaan dengan bulu roma nanti kita tengok perbezaan waktu sejuk nanti. Okey. Dan seterusnya suhu badan akan mencapai normal pada 37. Alright. Seterusnya apabila keadaan katalah kita berada pada hari yang sejuk, maka suhu badan kita akan menurun. Okey. Otak akan mengesannya dan melakukan pembetulan. Cuba lihat yang bawah ni dia kontra dengan yang tadi. Salur darah kita akan mengecut menyebabkan bulu roma kita menegak. Okey, kita kurang berpeluh. Otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif dan menyebabkan seorang menggigil supaya meningkatkan suhu badan. Jadi bila sejuk perasaan tak kita akan menggigil. Kita menggigil tujuannya untuk meningkatkan suhu badan ya. Jadi pada masa yang sama hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Jadi bulu roma menegak. Kalau perasan waktu sejuk kita akan sendiri perasan pada lengan kita, kaki kita, bulu roma akan menegak ya. Hal ini kerana salur darah kita yang mengecut. Okey, ini adalah penerangan berkaitan dengan bulu roma mengecut dan condong tadi, iaitu bulu roma menegak dan juga bulu roma condong. Okey. Bulu roma apabila keadaan cuaca panas, dia akan condong. Macam ni. Dia akan sengit. Okey. Bulu roma condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Okey, jadi bila dia sengit macam ni, udara tak akan terperangkap di sini. Okey, kawasan ni, udara tak boleh duduk sebab bulu roma ni sengit. Okey. Jadi dengan ini maka haba senang keluar. Okey, salur darah pula akan mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah
darah akan dekat dengan kulit untuk membebaskan tenaga haba keluar. Okay, dia nak bagi badan kita ni tak panas, haba biar keluar. Okay, so kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Jadi kita akan banyak berpeluh untuk sejukkan kulit kita apabila peluh tadi disejat keluar. Okay, right, seterusnya yang ni masa sejuk, bulu roma menegak. Okay, bulu roma akan menegak, dia naik atas macam ni supaya dapat merangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai pengembat haba. Maksudnya bila dia macam ni, maka udara kan dia bentuk dia zarah-zarah gas yang bulat-bulat tu, dia akan memenuhi kawasan ni semua dan dia akan jadi penebat. Okay, dia akan jadi penebat supaya haba tidak dikeluarkan. So bila ada penebat kat sini, haba daripada dalam kulit tak boleh keluar. So salur darah ni dia akan jadi kecil. Macam tak yang sebelah sini besar, yang ni kecil. So darah ni mengecut supaya darah tu jauh daripada kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Okay, seterusnya homeostasis dalam haiwan ya. Ia juga berlaku pada haiwan. Tapi caranya tak sama macam manusia lah. Okay, haiwan katanya seperti kucing dan anjing tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Bagaimana haiwan ni mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu pergitaran? Kalau kucing, caranya adalah menjilat bulu di badan. Perasan tak? Kucing selalu buat benda ni. Rupa-rupanya supaya suhu badan saya berkurangan. Maksudnya kalau hari panas, dia akan selalu jilat-jilat bulu di badan dia. Anjing pula kalau time panas, okay, saya akan menjelikan lidah. Kalau apa lagi, kucing lagi, kalau time sejuk, waktu sejuk, bulu akan menegak untuk merangkap haba. So ini pula yang berlaku untuk haiwan reptilia untuk mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran ya. So apabila persekitaran yang sejuk, aktiviti badan dia jadi perlahan. Dia tak aktif lah waktu sejuk. Otot pun perlahan, pergerakan perlahan, kadar metabolisme dia rendah, suhu badan dia menurun. Kalau waktu panas pula, jantung dia cepat, pergerakan dia pantas, kadar metabolisme dia cepat, suhu badan dia meningkat. Okay, yang ni pula berkenaan dengan siput babi. Bagaimana siput babi dan lebah mengekalkan homeostasis terhadap suhu. Jadi kalau siput babi katanya dia akan hilang banyak air melalui penyejatan air di permukaan kulit. Okay, kalau dia banyak kehilangan air, okay, caranya adalah menghasilkan bendalih dan mencari tempat yang lembap waktu panas untuk mengurangkan air dalam badan dia tersejat. Dia akan cari tempat yang lembap dan dia sendiri boleh ada keupayaan untuk menghasilkan bendalih. Okay, seterusnya lebah. Lebah dia mempunyai lapisan kulit yang berlilin dan kehilangan wak air berlaku waktu panas melalui spirakel pada badan. Okay, jadi caranya adalah dengan menutup spirakel antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Menutup di sini ya, kat kawasan ni. Okay, seterusnya homeostasis dalam tumbuhan. Okay, jadi tumbuhan dia memang seperti kita tahu dia memang memerlukan air yang cukup untuk mengelakkan dia mati ya. Jadi bagaimana tumbuhan mengawal air pada hari panas dan hari yang sejuk. Okay, so kalau lihat pada gambar ni, pokok pisang dia akan gulungkan daunnya apabila hari yang panas.
Okay, untuk mengurangkan air hilang daripada badannya. So, air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenali sebagai transpirasi. Transpirasi. So, dalam proses ini, air hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Okay, stoma. Stoma ni ada satu bukaan. Okay. Ada satu bukaan pada daun yang menyebabkan air hilang ke persekitaran. Okay. Jadi transpirasi ni sebenarnya dia membantu tumbuhan untuk menyerap dan mengangkut air daripada tanah. Transpirasi ni yang bantu. Kan tumbuhan memerlukan air daripada tanah, betul? Dia ambil air daripada tanah. Okay, dan daripada tanah ni tadi dia akan pergi ke seluruh bahagian tumbuhan. Okay, kalau kita lihat gambar rajah ni ya, penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari yang panas. Jadi pada hari panas air akan masuk daripada bawah naik ke atas dan dia akan disejatkan keluar lah. Okay, yang pertama kita lihat ini step dia. Bahagian akar ni dia akan menyerap air dan mineral daripada tanah. Okay. Kemudian ke atas, kemudian transpirasi. Proses transpirasi ni menghasilkan daya. Ada satu daya yang menarik air daripada bahagian batang tumbuhan. Okay, sebenarnya transpirasi daripada daun. Dia yang tarik daripada batang tumbuhan. Okay. Dan pada daun ni ada stoma. Stoma ni dia macam satu pintu, satu bukaan yang menyebabkan wap air ni boleh disejat keluar ke udara. Okay, inilah laluan air ni daripada bawah ke daun. Okay, stoma. Pada stoma ni ada satu sel pengawal, macam guard lah. Dia mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay, sel-sel ni yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Yang ni tadi stoma ni. Ni gambar stoma ni. Dia ada satu sel yang mengawal buka tutup ni. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Okay, pada masa yang sama, wap air akan hilang daripada daun dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. So, waktu siang biasalah stoma akan terbuka untuk gas tukar. Maksudnya dari segi gas oksigen, gas karbon dioksida. Okay, dan juga wap air nak disejatkan ke udara daripada daun. Semua kita memerlukan stoma lah. Kita memerlukan stoma untuk melakukan hal ini. Okay, so pada waktu siang kita lihat, okay, ni dia sel pengawal yang boleh buka dan tutup. Ni stoma. So sel pengawal ni yang akan bantu untuk buka dan tutup. Pada waktu siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun. Okay, supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. So waktu siang memang kata sejatan air tu berlaku daripada daun. Okay, proses apa? Proses transpirasi waktu siang ni. Okay, pada waktu yang suhu panas sangat, waktu panas sangat, maka sel pengawal ni akan mengarahkan stoma ni ditutup untuk mengurangkan air banyak sangat tersejat daripada daun. Okay, so akan mengawal lah dalam keadaan ini. Okay, baik. Jadi homeostasis ni penting untuk manusia dan benda hidup. Anda boleh buat nota pendek berkenaan dengan homeostasis ni dalam buku nota masing-masing ya. Okay, setakat ni itu saja. Assalamualaikum.